Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'ub wa fajil hannal humuma wal gumuma ya hayya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan cuba menyambung bacaan kitab kita, Kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita sampai pada muka surat 61. Apapun Ustaz minta maaf kalau ada tersekat dan seumpamanya. Namun kita akan cuba juga menyampaikannya. Moga-moga Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita untuk kita dapat menyampaikan, menyambung pengajian kitab kita ini. Jadi insyaAllah kita akan cuba baca kitab hikam ini. Kita sampai pada muka surat 61. Kita telah terputus. Harap dapat tunggu, insyaAllah kita akan cuba sambung sampai habis pengajian ini. Apapun Ustaz minta maaf di atas segala kekurangan yang dihadapi. Baik. Keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka dunia ada satu yang amat dicari, dituntut oleh orang-orang yang beribadat kepada Allah. Dan apabila seseorang itu dapat melakukan ketaatan, maka apabila kita diberi oleh Allah Ta'ala melakukan ketaatan, maka kita dikira orang telah seorang yang dan insyaAllah harap dapat bersabar di atas apa yang berlaku. Maka diberi oleh Allah Ta'ala melakukan ketaatan, maka sebenarnya kita ini dah kira diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Maka pada hakikatnya pemberian Allah Ta'ala kepada hamba-Nya untuk menjadi seorang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala itu, hendaklah seseorang itu melakukan ibadat kepada Allah. Bila dia melakukan ibadat, dia akan dapat pemberian daripada Allah, dan pemberian daripada Allah itulah tanda Allah mengasihinya. Berapa lama? Maka apabila kita diberi oleh Allah Ta'ala dalam melakukan ketaatan, maka kita maknanya dikira seseorang telah mendapat ganjaran ataupun balasan daripada Allah. Kalau boleh Ustaz teruskan Baik. Berkata Syekh Ibnu Athaillah menyatakan bahawa fakafa min jazaihi iyyaka anit ta'ati iyyaka laha ahlan. Maka memadailah daripada balas Allah Ta'ala akan dikau atas kebaktian itu, bahawa rada ia akan dikau bagi taat itu ahlinya. Maka dikatakan bahawa cukuplah bagi kamu Allah Ta'ala membalas kamu dengan ketaatan yang kamu buat, dan kamu itu dapat melakukan ketaatan. Boleh terus Kalau terputus, nanti kita buat yang baru, boleh harap tunggu sikit insya-Allah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam mata hikamnya mengatakan bahawa fakafa min jazaihi iyyaka anita radiyaka laha ahlan.
maka memadailah daripada balas Allah akan dikau. Cukuplah Allah Ta'ala memberi balasan bagi kamu atas kebaktian, di atas ketaatan yang kamu lakukan, bahawa redha ia akan dikau bagi taat, yang mana Allah Ta'ala redha kepada kamu melakukan taat. Maka apabila seorang ini Allah Ta'ala kasih kepada dia, Allah memberi ketaatan kepada dia. Boleh teruskan minta maaf banyak-banyak. Kita sambung balik. Maka memadailah daripada balas Allah Ta'ala akan dikau atas kebaktian, yakni apabila Allah membalasnya, Allah Ta'ala akan membalasnya, bahawa redha ia akan dikau bagi taat itu ahlinya, yakni Allah Ta'ala meredai kamu apabila. Jadi apabila seorang itu dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi ahli ketaatan, maka dalam keadaan macam itu bermakna seseorang itu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana seseorang itu dipilih oleh Allah Ta'ala mengerjakan taat seperti sembahyang, boleh kalau tengah lekat tu suara boleh dengar. Kalau boleh dengar, tak akan teruskan walaupun lekat. Baik, kita sambung sikit lagi. Apabila bila Allah memberi ketaatan, bermakna Allah Ta'ala telah memilih dia, dan ketaatan itu adalah pemberian yang besar sebenarnya. Kerana sesungguhnya kalaulah Allah tidak memilih seseorang itu mendapat ketaatan kepada Allah Ta'ala, bermakna dia tidak mendapat anugerah yang besar. Kerana anugerah yang besar sebenarnya anugerah seseorang itu boleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seorang yang nak melakukan ketaatan ini, dia kena ada 3. Apa dia 3 tadi? Nanti bila sambung dia tutup diri. Boleh? Okey. Boleh dengar Okey, insya-Allah. Minta maaf di atas segala kekurangan Baik. Apabila seorang itu ingin melakukan ketaatan, dia perlu ada 3. Apakah 3 itu? Seseorang itu perlukan yang pertama hidayah Allah. Dia perlu hidayah Allah. Hidayah Allah Ta'ala ini dia memerlukan hidayah Allah. Yang pertama ada untuk dia mengetahui ini adalah perkara taat kepada Allah. Maka memerlukan hidayah Allah. Ketaatan itu memerlukan 3. Yang pertama hidayat, yang kedua taufik, yang ketiga i'anah. I'anah. Alif ain alif nun ta, i'anah. Yang pertama hidayah. Hidayah ni petunjuk Allah, sehingga orang itu dapat tahu benda ini amalan ketaatan. Amalan ini amalan ketaatan. Jadi memerlukan 3. Yang pertama hidayah. Jadi bila mana seseorang itu Allah Ta'ala pilih dia nak buat taat, maka taat itu mesti cukup 3. Yang pertama hidayah, supaya dia tahu ini perkara taat. Tanpa hidayah dia tidak dapat tahu perkara ini ketaatan, ataupun dia tidak mengambil berat perkara ketaatan. Jadi bila datang hidayat Allah, dia akan mari semangat untuk nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang kedua, dia perlukan taufik. Taufik ini adalah untuk memudahkan melakukan taat. Apabila sahaja dia ini mendapat hidayah, yakni dia mengetahui ini amalan taat, seperti dia mengetahui tentang fadilat amal. Fadilat orang sembahyang witir, ini dia. Sembahyang orang baca Quran, ini fadilat dia. Maka dia tahu ini ketaatan. Maka itu dikira hidayah. Kemudian dia memerlukan yang kedua taufik.
taufik ini adalah pertolongan. Maksud pertolongan itu adalah perkara yang memudahkan ia melakukan ketaatan. Memudahkan dia melakukan ketaatan, seperti Allah memberi dia sihat. Sihat tubuh badan. Jadi kalau ada sihat tubuh badan, bolehlah dia melakukan ketaatan. Ataupun seperti Allah Ta'ala memberi kepada dia rasa semangat untuk beribadat kepada Allah. Maka taufik ini perlu dalam taat ini untuk memudahkan dia melakukan taat. Yang ketiga dia perlu i'anah. I'anah ini pertolongan Allah secara khusus. Secara khusus adalah untuk menyempurnakan taat. Kalau dia boleh buat taat, ramai mana orang boleh semayang, semua boleh semayang, tetapi ramai mana orang yang boleh khusyuk dalam semayang ataupun betul-betul sembahyang dengan penumpuan. Maka itu dia dapat i'anah. Maka ada 3. 1, hidayah. 2, taufik, iaitu perkara yang memudahkan dia melakukan taat. Yang ketiga, i'anah, iaitu pertolongan Allah untuk menyempurnakan taat sehingga dia semayang dengan baik. Kalau tidak, dia semayang laju-laju dan seumpamanya, sebab tidak ada pertolongan Allah. Tanpa 3 ini, tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa i'anah, maka orang ini akan menjadi malas dalam taat. Kerana sifat malas itu adalah sifat tabi'i, sifat asal ataupun sifat asli orang. Sifat tabi'i, memang malas. Lalu Nabi SAW mengajar kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada sifat daripada rasa sedih, rasa duka cita, dan sifat lemah dan sifat malas. Sedangkan Rasulullah bukan orang yang malas, tapi Rasulullah berdoa kepada Allah, mengajar kepada kita bahawa perlunya perkara ini supaya kita ini boleh beribadat dengan semangat. Maka kata ulama ada 3. 1, hidayah. 2, taufik. 3, i'anah. Maka bila mana orang itu melakukan taat kepada Allah Ta'ala, bermakna apa? Bermakna dia telah mendapat ganjaran daripada Allah, balasan daripada Allah. Kenapa dikata balasan? Bukankah kita melakukan taat? Walaupun kita kata ini khidmat, bukan balasan. Ya, di sebalik khidmat itu ada kebaikan yang Allah bagi. Apa dia? Kita dah bicara kemarin. Yakni kehidupan yang baik, rezeki yang tak putus-putus. Nak dapat yang itu mesti lalui ini. Nak dapat puas rezeki yang tidak putus-putus mesti melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi, apabila Allah memilih kamu menjadi ahli taat, memilih kamu menjadi ahli taat, dan ini sebagai bukti Allah membalas kebaikan yang kamu lakukan. Kemudian orang yang dipilih menjadi ahli taat sebagai tanda juga, tanda bahawa Allah meredai dia. Allah masih lagi kasih pada dia. Kalau dia katakan orang ini sembahyang ibadat tapi maksiat tak dapat tinggal, di selagi mana dia boleh melakukan maksiat, maka dikira bahawa dia ini masih lagi ada kasih sayang Allah. Allah masih redha pada dia. Walaupun redha kasih sayang Allah Ta'ala tu tak tinggi sebagaimana orang yang lebih amal kuatnya, lebih soleh lagi. Tetapi selagi mana orang itu berjaya melakukan ketaatan, masih lagi pergi ke masjid, masih lagi pergi ke surau, walaupun dia itu tidak mampu lagi meninggalkan maksiat, bermakna sudah ada kepada dia tadi. Apa dia? Yakni balasan yang baik daripada Allah. Yang kedua,
keredaan Allah Ta'ala itu. Allah masih lagi reda pada dia selagi mana dia ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia kata an radiyaka laha ahlan, Allah meredakan kepada kamu, maknanya sebagai ahli taat, kamu menjadi ahli ketaatan. Lalu dikatakan lagi dan kesudahan, inilah kesudahan balas dan anugerah dan nikmat daripada Allah atasmu, jikalau ada engkau perhimpunkan segala orang yang taat dan yang bersifat engkau daripada demikian antara malaikat yang muqarrabin, dan tiap-tiap demikian itu kemuliaan daripadanya atasmu, kerana bahawasanya taat itu tiada memberi manfaat ia akan dia, seperti yang maksiatmu itu tiada memberi mudarat ia akan dia. Sebenarnya ketaatan kita kepada Allah Ta'ala ini tidak memberi manfaat pada Allah, sebagaimana maksiat kita kepada Allah tidak memberi mudarat. Kita buat taat kepada Allah tidak memberi manfaat pada Allah, sebab Allah tidak berhajat dengan manfaat makhluk. Adapun kita buat maksiat kepada Allah tidak memberi mudarat kepada Allah. Apa-apa pun makna yang kita buat maksiat kepada Allah tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Tetapi Allah, walaupun dia tidak berhajat kepada kita, taat kita, Allah tetap membalas kebaikan yang kita buat kepada Allah. Maknanya, kalaulah kita katakan bahawa kalau seorang orang yang kaya, contoh saja, seorang orang yang kaya, orang nak bagi apa-apa dia pun dia tak rasa apa-apa, sebab dia dah cukup, dia pun dah banyak dah. Maknanya dia pun tidak mengharapkan pada orang. Sebab apa? Sebab dia dah ada, dia sudah kaya, dia ada banyak dah. Allah Ta'ala maha kaya. Kita buat balas bakti kepada Allah, Allah tidak lupakan kita. Bahkan Allah memberi kepada kita pula balasan dengan ketaatan yang kita buat. Maknanya itu sifat Allah, sifat Allah Ta'ala. Kalau sifat makhluk lain, kalau sesuatu dia dah tak rabah, kalau dia contohnya dia dah kaya, kalau orang nak bagi apa-apa dia tak terasa, kadang-kadang dia tolak, tak apalah saya sudah cukup. Allah Ta'ala, kita buat taat, kita buat baik pada Allah Ta'ala, Allah ingat pada kita, lalu Allah membalas kebaikan. Maka antara kebaikan yang Allah Ta'ala balas itu, yakni Allah memberi ketaatan kepada kita. Ini antaranya. Maka kita pun tahu bahawa pada umumnya sifat manusia ni dalam nak menghadapi ketaatan dan ibadat, memang biasa akan diliputi dengan sifat malas. Inilah kekurangan, kelemahan manusia. Maka dengan itu Allah tahu kita, Allah melihat kesabaran kita dalam melakukan ketaatan. Bila kita sabar dalam melakukan ketaatan, maka Allah membalas ketaatan, kesabaran kita dalam melakukan ketaatan tadi. Maka dibalasnya kita tadi, apa dia balas tadi? Dia memberi 3 perkara tadi, yakni hidayah, taufik, inayah kepada Allah. Dan kata ulama, 3 perkara ini adalah kurniaan yang paling besar daripada Allah. Kenapa kurniaan paling besar daripada Allah? Dan kita perlu merasakan, ya Allah, Engkau memilih aku menjadi taat kepadamu. Maka kita kena bersyukur kepada Allah. Baik, yang pertama kita kena faham, kita ini adalah hina, banyak dosa. Banyak dosa. Ramai-ramai yang mendengar ini, yang paling banyak dosa orang yang bercakap. Contohnya, maka kita ni manusia yang hina. Bila manusia yang hina, sebenarnya kita kena menyedari sebenarnya kita ni hina, kita ni nak khidmat dengan Allah tak layak. Kita tak layak pun nak khidmat dengan Allah atas hinanya kita, banyaknya dosa kita. Tetapi sifat Allah Ta'ala tadi, walaupun kita banyak dosa, tapi Allah pilih kita khidmat kepada Allah.
khidmat kepada Allah Ta'ala. Maka bila kita ini boleh sembahyang sebagai contoh, bermakna kita telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat kepadanya. Kita boleh melakukan ibadat umrah, haji. Kita dipilih, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Baik, kalau satu orang raja sebagai contoh, raja akan pilih orang tertentu nak masuk dalam istana dia. Raja akan panggil orang-orang yang tertentu untuk datang ke istana dia. Baik, kalau raja panggil kita, kita pun boleh duduk dalam istana. Raja panggil saja, tanya khabar saja, lepas tu raja suruh kita khidmat sekejap. Walaupun dia tak bagi duit, walaupun dia ini maknanya tak bagi apa-apa yang ada dalam istana, dia panggil kita pun kita akan rasa suka dah. Kerana apa? Kita dipanggil menjadi tetamu raja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar. Dia tetap memanggil kita yang hina, yang banyak dosa ini, boleh buat amal ibadat kepada Allah, boleh khidmat kepada Allah. Maka di situ disuruh pada kita rasa bersyukur kepada Allah, masih lagi dipilih untuk melakukan ketaatan. Maka cukuplah balasan. Melakukan ketaatan itu dah panggil, dah rasa besar dah daripada Allah Ta'ala. Ini pandangan orang-orang sufi. Dengan pandangan inilah menyebabkan mereka semangat beribadat kepada Allah. Kalau tidak, kita rasa sekadar buat saja. Sekadar buat saja. Sedangkan yang panggil kita siapa? Allah. Yang panggil kita tadi itu Allah Ta'ala. Maka baik, dikatakan lagi di sini, inilah kesudahan balas dan anugerah bagi orang-orang sufi. Anugerah yang paling besar boleh melakukan taat dan nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu. Atasmu jikalau ada engkau perhimpunan segala orang yang taat. Seandainya kamu termasuk di kalangan orang yang taat kepada Allah, maka dikira kamu adalah orang yang telah mendapat anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, bila seorang tadi rasa bila dia melakukan taat lalu dalam keadaan macam itu, dia diberi oleh Allah Ta'ala taufik, pertolongan untuk melakukan taat. Hati nak melakukan taat ini, hati seseorang tadi nak melakukan taat ini sudah dikira besar. Hati nak melakukan ketaatan itu sudah dikira besar. Setengah sufi ahli tasawuf kata apa? Seseorang yang merasa ingin melakukan ketaatan dan seseorang ini mendapat taufik dalam melakukan ibadat, pertolongan dalam melakukan ibadat, rasa teringin nak buat ibadat, rasa semangat nak buat ibadat, rasa gembira nak buat ibadat, kata ulama sufi, lebih besar daripada ibadat itu sendiri. Boleh faham tak? Maksud dia begini, kadang-kadang orang buat ibadat dia rasa biasa saja ibadat, lepas mayang habis hasil. Tetapi orang-orang ahli sufi, bila mana dia melakukan ibadat, dia rasa suka pada ibadat, rasa seronok, kemudian rasa rindu nak buat ibadat. Lepas semayang zuhur, fikir, sekejap lagi semayang asar, bila boleh semayang asar ni, sehingga sebelum waktu semayang sudah tunggu-tunggu waktu semayang ketika itu. Dan ketika mana dia tu nak mengerjakan ibadat, dia merasakan bahawa ibadat itu satu maknanya perkara yang amat menggembirakan dia itu. Maka katanya ulama, kalau kamu mendapat perasaan yang macam itu, zauq yang macam itu, taufik pertolongan Allah Ta'ala, yang hidayat Allah Ta'ala yang seumpama itu, ia lebih besar daripada ibadat itu sendiri. Kenapa begitu? Kerana dikatakan bahawa kerana itu datang daripada Allah. Allah yang beri. Allah yang beri. Sebab tu taufik ibadat itu lebih berharga daripada ibadat.
Ya, seperti apa? Kita dipermudahkan bersedekah. Kita dipermudahkan rasa nak bersedekah itu lebih besar daripada ibadat sedekah itu sendiri. Sebab apa? Perasaan rasa nak bersedekah itu datang daripada Allah. Allah yang mencampakkan dia. Ada pun perbuatan sedekah itu persembahan hamba kepada Allah. Sudah tentu yang daripada Allah lebih besar daripada hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi tanda-tanda orang itu mendapat taufik dalam taat. Maknanya tanda-tanda orang itu mendapat taufik di dalam taat itu adalah orang itu dipermudahkan dia dalam melakukan taat. Satu, diberi istiqamah dalam melakukan taat. Dua, Allah Ta'ala beri dia istiqamah dalam melakukan taat. Yang ketiga, dijadikan dia ini rasa lazat dalam melakukan taat. Bermakna dia mendapat taufik di dalam pertolongan Allah Ta'ala. Tanda orang itu tidak dapat taufik, apa dia? Dia makna tanda tak dapat taufik itu, yang pertama, dia tidak mampu bersyukur di atas nikmat Allah. Apa maksud dia? Maksudnya nikmat Allah diberi, dia tidak gunakan pada jalan yang Allah redha. Itu tanda dia tidak dapat taufik pertolongan. Pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua, maknanya dia tidak dapat manfaat daripada amal, daripada apa yang Allah beri. Tidak dapat manfaat daripada apa yang Allah kurniakan kepada dia. Seperti apa? Seperti diberi ilmu, tapi ilmu tak dapat manfaat. Diberi amal, amal tak dapat manfaat. Macam mana itu? Amal tidak ikhlas, ilmu tidak membawa kepada takwa kepada Allah. Ataupun yang ketiga, dia tidak dikurniakan bersahabat dengan orang yang soleh. Kalaupun diberi bersahabat dengan orang soleh, tetapi dia tidak dapat manfaat daripada orang yang soleh, maka dikatakan bahawa bila mana kita dapat melakukan taat, maka Allah Ta'ala akan membalas kepada kita. Apa balasan dia? Balasan maknanya Allah memberi kepada kita ini kebaikan-kebaikan. Maka cukuplah kebaikan itu dengan kita berjaya melakukan ketaatan, dipermudahkan melakukan ketaatan, merasa seronok dalam melakukan ketaatan, bahkan merasa lazat dalam ketaatan, sehingga baca Quran satu juzuk kejap dah. Tengok-tengok habis satu juzuk, tak rasa puas. Maknanya ini tanda seseorang tadi telah mendapat balasan Allah. Maka berbeza dengan kita, kadang-kadang kita lebih nampak kepada benda-benda yang kita nampak zahir. Seperti apa? Seperti balasan kita nak kalau boleh dapat harta banyak, naik pangkat. Ini sebenarnya dapat harta banyak, naik pangkat itu kecil, bukan pemberian yang besar. Bukan pemberian yang besar sebenarnya. Pemberian yang besar dari balasan yang besar atas taat bukan yang itu. Orang-orang kita begitu. Kalau orang kita, apa yang kita faham kebanyakan, dengan sabit kita jaga semayang, lepas tu kita diberi harta limpah ruah, lepas tu pangkat, lepas tu pengaruh pun ramai pengaruh. Maknanya apa yang kita nak dapat itu tak besar lagi sebenarnya. Apa lagi besar? Besar tu bila mana Allah Ta'ala beri seronok dalam taat. Mendapat maknanya tiga perkara tersebut. Macam kita sebut tadi, Allah Ta'ala beri rasa hati sentiasa ingat kepada ketaatan, itu dipanggil hidayat. Kemudian Allah Ta'ala rasa ringan tubuh kita pula untuk melakukan taat, diringankan tubuh badan, itu dipanggil taufik. Kemudian kita dapat melakukan taat yang sempurna, maka itu dipanggil i'anah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih besar sebenarnya daripada yang kita nampak selama ini. Maknanya baik.
seandainya seseorang tadi bila dia melakukan ketaatan, tetapi ketaatan yang dia lakukan tadi itu tidak dipenuhi dengan taufik daripada Allah, seperti berat dalam melakukan ketaatan, seperti rasa buat taat tak semangat, seperti rasa buat taat tu rasa macam satu bebanan besar. Allah tak ada arah lah, Allah boleh tak ada semayang kan sedap aja, mari fikir macam tu pula. Maka kata ulama, perkara itu adalah disebabkan dosa yang kekal bersama dengannya. Seperti apa? Seperti riba, seperti mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati orang, seperti ada mengambil hak orang lain, seperti dosa-dosa yang tidak ditaubatkan lagi. Itu membawa kepada berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik, itu satu antara ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang buat taat. Maka dia pun buat taat, lalu Allah Ta'ala beri hidayah, taufik dan i'anah. Ada lagi yang Allah Ta'ala balas lagi selain daripada 3 perkara itu, yakni Allah Ta'ala membalas dia di antara ganjaran yang di antara balasan Allah Ta'ala balas di atas ketaatan dia ini adalah yang pertama. Ini balasan yang merujuk kepada kesan daripada 3. Kesan daripada hidayah, taufik, i'anah tadi, ataupun dipanggil kesan daripada ketaatan yang membawa redha Allah. Allah Ta'ala balas terus atas muka dunia. Apa dia atas muka dunia? Yakni yang pertama, keampunan daripada Allah. Keampunan daripada Allah atas muka dunia, bukan ke akhirat nak bawa ampun, tidak, atas muka dunia ampun, sehingga bila dia mati dia tidak ada dosa. Bermakna maka ganjaran taat yang hasil daripada hidayah, taufik, i'anah tadi ada antaranya yang pertama, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya, mengampunkan dosa dia. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia atas muka dunia. Oh, besar, inilah besar. Macam mana Ustaz kita nak tahu, Ustaz, dosa-dosa kita ni diampunkan oleh Allah? Macam mana kita nak tahu? Manalah kita tahu kan? Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Tetapi kata ulama, boleh tahu tanda-tanda dia itu. Maknanya apa? Nah, maknanya tanda dosanya diampun oleh Allah, dia sudah tidak ada lagi kecenderungan daripada nak melakukan dosa yang telah dia lakukan. Kalaulah katakanlah bahawa dia ini dosanya itu apa dia? Dosanya itu berjudi contohnya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, bertaubat pada Allah. Tiba-tiba dia merasakan bahawa tidak ada perbuatan yang paling dia benci kecuali judilah yang paling dia benci. Sebab dia bertaubat daripada judi, sehingga Allah Ta'ala campur rasa benci sungguh pada perbuatan tadi. Maknanya, maka itu sebahagian daripada tanda bahawa dosanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang pertama, balasan daripada ketaatan atas muka dunia dah Allah balas lagi. Antaranya yang pertama, Allah memberi keampunan semasa dia hidup atas muka dunia. Keampunan tadi bermakna ketika mana dia dibangkitkan nanti sudah tidak ada lagi dosa. Kenapa sudah tidak ada dosa? Kerana sudah diampunkan dosa oleh Allah. Sebab apa dosanya diampun? Adalah kesan daripada ketaatan yang berdasarkan kepada hidayah, taufik dan i'anah. Yang pertama, keampunan daripada Allah. Yang kedua, Allah menutup keaiban-keaiban dia. Walaupun dia melakukan banyak keaiban, dosa-dosa dia banyak, keaiban-keaiban, tapi kesan daripada dia taat kepada Allah, maka Allah sudah menutup keaiban dia. Keaiban dia tadi
Allah Ta'ala tutup. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi dia dan Allah redha dia. Itulah balasan dia disebabkan ketaatan dia, dan dia dipilih oleh Allah menjadi orang yang melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, Allah memberi keyakinan yang kuat kepada dirinya, keyakinan yang kuat pada agama, keyakinan yang kuat sehingga kuat mampu beribadat dengan baik. Maknanya itu kesan ibadat dia. Bila dia melakukan ibadat, maka itu balasan. Allah Ta'ala membalas dia, membalas kebaikan dia. Maka di antaranya Allah memberi keyakinan yang kuat kepada dia. Yang keempat, Allah Ta'ala memberi kebaikan ataupun afiat, selamat hatinya. Allah Ta'ala memberi maknanya kebaikan pada hatinya. Apa maksud kebaikan pada hati? Maknanya Allah Ta'ala bersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Sebab tu dikatakan cukup dah balasan atas kamu bahawa kamu taat kepada Allah, balasannya Allah redha pada kamu. Balasannya Allah Ta'ala jadikan kamu ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, Allah kurniakan kamu guru yang soleh. Guru yang soleh. Allah Ta'ala kurniakan kamu guru yang soleh. Jadi dikurniakan guru yang soleh ini adalah satu jalan juga sebab ketaatan yang kamu lakukan. Teringat satu kisah, orang bertanya dengan Syekh Yusuf Al-Hasani. Sidi Yusuf Al-Hasani adalah salah seorang guru mursyid dalam tarekat Sazuliyah. Dan dah berjumpa dengan Syekh dah. Dia kata, ya Syekh, macam mana saya nak jumpa guru mursyid? Katanya. Sedangkan ramai orang mengambil Sidi Yusuf Al-Hasani sebagai guru mursyid. Kerana kita telah melihat kesolehan dia, kita telah melihat keilmuan dia, ketaatan dia. Bekas ahli khidmat dia kata, Syekh Yusuf ini, ahli khidmat dia kata, kalau satu hari dia mari di madrasah ustaz, jadi dia pun rehat-rehat di rumah tumpangan tu, dia selalu buat letih nak tidur. Syekh nak rehat, nak tidur, maka tetamu-tetamu kena minta diri balik lah sebab Syekh nak tidur. Maka dia akan baring supaya kelihatan tidur. Bila semua dah balik, dia tengok orang balik tu, dia bangun, barulah dia beribadat. Dia beribadat kepada Allah. Dapat tahu mana? Dapat tahu daripada ahli khidmat. Lain pada ahli khidmat tak tahu. Lain pada ahli khidmat tengok Syekh ni tak ada kuat pun ibadat, macam biasa saja. Habis tu duduk rehat tidur, nampak begitu. Padahal Syekh tu tak banyak tidur sebenarnya, tapi zahir je nak banyak tidur. Tapi orang jumpa dengan Sidi Yusuf Al-Hasani ketika itu. Sidi tak kata, mu duduklah dengan aku ini salah seorang guru mursyid. Tak ada kata gitu. Tapi beliau ini di antara mursyid dalam tarekat Sazuliyah. Syekh mengatakan bahawa kalau kamu mahu mendapatkan guru mursyid, hendaklah kamu siapkan diri kamu dengan membersihkan diri kamu daripada penyakit-penyakit. Maknanya apa? Maknanya sibuk dengan ibadat, bersihkan, berdoa pada Allah, nanti Allah Ta'ala kurniakan guru yang soleh. Maka itu ganjaran yang besar, sehingga dikatakan bahawa di antara nikmat yang besar di atas muka dunia ini adalah seseorang itu bersuhbah dengan orang-orang yang soleh. Jadi antaranya yang dikatakan bahawa seseorang itu mendapat ganjaran yang besar dah. Ganjaran disebab dia taat, Allah Ta'ala kurniakan dia guru yang soleh. Dan antaranya lagi, yang keberapa? Yang kelima, antaranya Allah Ta'ala mengurniakan dia itu husnul khatimah. Maknanya penutup yang paling baik, ataupun kematian yang baik. Husnul khatimah, khatim maknanya penutup
yang baik, yakni dalam keadaan beriman kepada Allah. InsyaAllah moga-moga kita semua mendapat husnul khatimah. Maka inilah manfaat yang besar. Manfaat yang besar, dia kata, jikalau engkau dalam perhimpunan segala taat, kamu termasuk dalam perhimpunan segala orang yang taat, dan bersifat engkau daripada demikian antara malaikat yang muqarrabin, maka kamu bersifat sebagaimana sifat malaikat muqarrabin yang sentiasa melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang demikian itu kemuliaan daripadanya, maka itulah kemuliaan. Maknanya itulah kemuliaan daripadamu, daripada Allah atas kamu, disebabkan ketaatan kamu. Kerana bahawasanya taat itu tiada memberi manfaat, ia akan dia seperti maksiatmu itu tiada memberi mudarat. Maka Allah memberi kepada kita dengan balasan-balasan yang baik. Padahal Allah Ta'ala ini membalas kita ini membalas kebaikan kita dalam keadaan Allah tidak berhajat kepada kita. Kadang-kadang kita balas orang tadi sebab orang buat baik dengan kita, sebab kita dapat manfaat daripada dia. Tapi Allah tak ambil manfaat pada kita pun, tapi Allah membalas juga kebaikan. Maknanya dengan ketaatan yang kita lakukan. Maka demikianlah sifat Allah Ta'ala, iaitu mendirikan ia akan dikau dalam taat. Bila mana kamu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan antara juga Allah Ta'ala membalas ialah Allah redha ia akan dikau, lalu Allah redha kepada kamu bagi taat, supaya kembali manfaatnya atasmu. Sedangkan Allah tidak berhajat kepada amal kita, dan kita beramal manfaat balik pada kita. Dan di antara balasan yang paling besar adalah Allah meredai kita. Bila Allah redha kita, apa tanda Allah Ta'ala redha? Tanda Allah Ta'ala redha itu ada 3. Yang pertama, rasa tenang dalam hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah meredainya. Redha diredai oleh Allah Ta'ala. Maka yang pertama, tanda Allah Ta'ala redha, yakni Allah Ta'ala memberi kepadanya itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Harap-harap para jamaah tenang jiwa, insya-Allah. Harap tenang jiwa, jangan duk serabu-serabu, jangan duk susah-susah, kerana jalan keluarnya dengan melakukan taat kepada Allah. Betulkan hati kita, banyak buruk sangka pada Allah Ta'ala. Setiap amal Allah balas lalu atas muka dunia. Bukan Allah Ta'ala tangguh-tangguh. Allah pemurah kan. Kemudian Allah Maha baik. Allah tak akan biarkan kita kesedihan, kesusahan. Tapi kenapa kita bersedih? Sebab kita jauh dengan Allah. Maka kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dekatkan diri dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kesabaran. Maknanya dengan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Maka tanda redha, bila tanda Allah Ta'ala redha itu ada 3. Yang pertama Allah Ta'ala beri ketenangan dalam hati. Tenang sungguh, tak dapat nak gambar, tenang saja. Tenang saja. Orang lain lah, bukan kita. Maknanya jadi nak bagi tahu ketenangan orang-orang. Sebab tu orang yang tenang pergi ke mana-mana senyum saja. Kalau tengok Habib Umar tu senyum saja. Mereka tak ada masalah ke? Bukan mereka tidak ada masalah. Mereka itu mengetahui bahawa Allah Ta'ala ada bersama mereka. Sebesar mana masalah pun mereka serah kepada Allah Ta'ala. Maka yang pertama, hati mereka tenang. Tanda tu dia dapat merasa ketenangan. Hati mereka tenang. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan dia mendapat kelazatan ibadat. Sedap je rasa ibadat. Baca Quran tu, baca juzuk tu, baca kejap saja.
Tengok-tengok habislah sejuzuk. Baca-baca pula habislah. Maknanya kalau tuan guru Ustaz, tuan guru Haji Abdullah, beliau ini dikatakan, ni yang Ustaz tahulah, wallahu alam lah, yang dikatakan bahawa beliau ini kalau lepas asar duduk dia baca Quran berhenti-berhenti maghrib. Berhenti-berhenti maghrib kadang-kadang. Maknanya lama dia baca tu, dia sudah rasa lazat, dia sudah rasa sedap dalam melakukan taat. Walaupun tak sampai sebagaimana Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dia sembahyang, rumah terbakar dia tak sedar. Rumah dia terbakar, dinding terbakar, dijilat api dah. Orang menjerit, itu rumah Ali Zainal Abidin. Mati Ali Zainal Abidin ni. Takut dia. Maka orang pergi selamatkan dia. Masuk tengok dia duduk semayang. Dia duduk semayang. Lalu habis semayang orang bagi tahu tu ada api-api. Dia kata api neraka menghilangkan rasa takut kepada api dunia. Maka dalam keadaan macam itu, tak sedar dia nikmatnya beribadat pada Allah. Walaupun kita tidak sampai tahap macam tu, tak sampai tahap macam tu dengan sebab banyaknya dosa kita, tapi sekurang-kurang kalau kita ini sembahyang, kalau sembahyang wajib tak sembahyang sunat wasa tak sedap, sembahyang sunat rawatib. Kalau satu hari tak baca Quran, rasa gelisah je, benda apa dah kena Allah, maknanya baca Quran. Dulu masa belajar di pondok dahulu, lama dah, tak boleh tidur malam. Apa dah, sebab apa dah tidur malam? Teringat dah baca kitab lagi. Baca kitab, hafal sikit, baru boleh tidur malam. Maka orang-orang soleh, dulu ni tak boleh gitu ni masa nak tidur je. Jadi nak bagi tahu, sekurang-kurang kita dapat rasa sedap dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua tanda orang itu mendapat redha Allah Ta'ala, yakni dia merasa lazat dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga tanda seorang itu redha Allah Ta'ala, dia merasa bahagia, hidup kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sebab bersama dengan Allah. Ini yang dia kata, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, maknanya ketahuilah bahawa kekasih-kekasih Allah Ta'ala ini tidak ada rasa susah dan tidak ada rasa duka cita. Maka dalam keadaan macam itu, maknanya itulah balasan yang besar bagi orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh. Maka halangan kita dalam buat taat adalah sifat malas. Itulah halangan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah berterusan dalam melakukan taat. Berterusan melakukan taat sehingga mendapat taufik Allah Ta'ala. Setelah mendapat taufik Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala beri ringan. Setelah rasa ringan, tubuh badan mudah saja, nanti Allah Ta'ala beri rasa gembira dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila saja mudah saja nak melakukan amal ibadat kepada Allah, itu sebagai tanda bahawa Allah telah meredai sang hamba tadi. Bila Allah Ta'ala redha sang hamba tadi, sehinggalah Allah Ta'ala memberi, maknanya kebaikan yang banyak pada orang tadi. Maka apabila Allah Ta'ala telah mengurniakan nikmat, nikmat apa? Nikmat ibadat tadi lah, nikmat taat tadi, sedemikian rupa, maka berarti bahawa ada nilai kehambaan kepada Allah Ta'ala, dan juga berarti orang itu telah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang tadi hendaklah memahami bahawa balasan Allah Ta'ala itu sudah diberi sebenarnya dengan taat. Sehingga kan Nabi SAW kata, ya Bilal, gembirakan aku dengan salat, gembirakan aku dengan sembahyang. Sembahyang itu menggembirakan Rasulullah. Gembirakan dengan sembahyang, katanya Rasulullah. Beritahu kepada Bilal ibn Rabah.
Sehingga dikatakan bahawa nikmat ibadat kepada Allah, sesiapa yang merasai nikmat ibadat kepada Allah, dia akan dapat rasa bahawa nikmat itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lain. Maka itulah dikatakan bahawa ketaatan, taufik kepada Allah Ta'ala itulah yang lebih besar daripada yang lain. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang itu sudah memahami kedudukan tentang pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, maka hendaklah orang tadi membangkitkan dia amal. Masa bangkit amal, kerana apa? Dia tahu dah kita ini sifat manusia. Satu, memang malas. Yang kedua, gembira bila dapat ganjaran. Allah Maha mengetahui, memang sifat manusia begitu. Kalau kita pun orang kata, maknanya kalau kita kata, kalau awak boleh tak buat benda ni ke saya, maknanya tolong saya begini, nanti saya akan bagi hadiah. Tapi bila hadiah tu, saya bagi hadiah dalam 3 bulan lagi saya bagi hadiah pada awak, maknanya apa kita rasa? Kita rasa tak semangat mana? Tak semangat mana contohnya? Jadi ini sifat manusia. Allah tahu dah. Allah Maha mengetahui. Allah mencipta manusia. Allah tahu sifat manusia. Jadi bila merasa dalam hati kita, balasan lambat lagi 3 bulan baru dapat hadiah, 3 bulan baru dapat upah, rasa tak semangat saja. Kenapa orang-orang sufi dia semangat beribadat? Semangat ibadat. Dia tahu dah. Mana ada pemurah yang mengatasi pemurah Allah, mana ada. Maka Allah balas terus. Maka dia mari semangat. Semangat beribadat sebagai pembukaan dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Tetapi di dalam hatinya dia tak fikir ganjaran. Ini orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dia tak fikir ganjaran. Dia hanya memikirkan bahawa dia nak redha Allah Ta'ala sahaja. Bila Allah sudah redha, itu sudah cukup. Sudah cukup. Kegembiraan bagi orang yang soleh apabila Allah memberi taat. Taat lebih besar daripada dunia dan segala isi. Maka mereka lah orang yang faham. Para soleh, para wali Allah, dia faham rakaat itu lebih besar daripada dunia dan segala isi. Demikianlah yang dikatakan bahawa begitulah. Orang tanya, bagaimana Ustaz kalau orang tak pergi masjid rasa hati gelisah saja? Itu bermakna ada hati dia ada ketaatan kepada Allah. Ada hatinya gembira kepada Allah Ta'ala. Hanya nilaian di sisi Allah sikit sebanyak tu, itu terserah pada Allah. Wallahu a'lam. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga kita diberi makna ketaatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kafa amilina jazaan ma huwa fatihahu ala qulubihim. Ini matan yang lain. Matan yang lain insya-Allah. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan berkaitan dengan malam ini. Supaya kita memahami bahawa kemarin kita dah beritahu ganjaran-ganjaran Allah yang membentuk rezeki murah. Makna rezeki yang murah, lepas tu dapat keluarga yang baik, lepas pada tu kehidupan kita kehidupan yang penuh barakah. Itu maknanya sudah satu balasan yang besar. Tetapi satu lagi balasan yang besar ialah balasan Allah redha kepada kita. Mendapat balasan yang redha, itulah satu balasan yang cukup besar bagi orang-orang yang saleh, orang yang mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz doakan agar antum semua bertemu dengan guru mursyid ataupun guru yang saleh untuk membimbing antum semua di tempat masing-masing, ataupun kita mohon agar bertemu sama ada kita di tempat kita ataupun kita pergi tempat guru tadi. Yang paling penting kita dapat mendidik hati-hati mereka pada jalan Allah Ta'ala. Ada tanya, belajar ikut online ni boleh tak jadikan ustaz ini guru? Ustaz ni bukan guru sebenarnya. Ustaz ni pembaca sahaja.
Guru ni antum kena cari orang-orang yang lebih soleh untuk membimbing. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman kepada antum semua, dan seandainya tidak dapat faham ataupun ada kemuskilan, kekeliruan, bertanyalah kepada orang-orang yang soleh, orang yang alim, yang lebih memahami. Dan kita hendaklah menyibukkan diri kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Bila kita melakukan, kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah, Allah Ta'ala akan memelihara kita, insya-Allah. Kekalkan zikrullah, kekalkan membaca Al-Quran, kekalkan berzikir kepada Allah, kekalkan berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana nak hadirkan hati rasa gembira di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana nak hadirkan hati rasa gembira. Sebab itu nak bagi tahu sebenarnya yang menyebabkan kita terhijab ini adalah dosa-dosa kita sebenarnya. Sebab itu kita kena muhasabah diri kita, apa yang menyebabkan kita ini rasa terhalang ini. Maka tengok kepada diri kita. Beki kepada muhasabah, beki. Kemudian cari jalan bertaubat kepada Allah, dan berdampinganlah dengan orang-orang yang soleh, insya-Allah. Jadi peringkatnya kita kena tengoklah apa-apa yang menyebabkan terhalang kita dengan Allah. Kemudian mohon kepada Allah agar Allah menunjuk jalan kepada kita supaya kita dapat keluar daripada masalah tadi, insya-Allah. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Maknanya moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawamaha, wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha, wa zakirna bil khawfi qabla hujumi qadaratiha, wa minat tafakkuri fi taraikiha, wa mhu min qulubina halawatan majtaninahu, wa tam'u lima huwa bididdiha. Allahumma ahrimna lazzata ma'siyatika, wa zukna lazzata ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.